Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 16 Oktober bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Rakyat Malaysia tidak berminat untuk bekerja dalam sektor perladangan walaupun ditawarkan gaji lumayan. Disebabkan itu, Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin berkata, kerajaan terpaksa membuat keputusan membawa masuk 32,000 pekerja asing untuk mengisi kekosongan dalam sektor itu. Menurut Datuk Zuraida, syarikat perladangan menawarkan pendapatan lumayan bagi pekerja penuai dengan gaji bulanan lebih RM2,000 merangkumi allowance dan bayaran kerja lebih masa. Bagaimanapun katanya, kebanyakan rakyat tempatan beranggapan kerja di sektor perladangan adalah berat dan susah menyebabkan kekosongan itu terpaksa diisi oleh pekerja asing. Dalam pada itu, Datuk Zuraida memaklumkan pekerja-pekerja asing berkenaan dijangka tiba selewat-lewatnya awal bulan hadapan dan akan terus dibawa ke ladang yang memerlukan kerja penuai. Kementerian Dalam Negeri akan meneliti laporan polis yang dibuat terhadap golongan anti-vaksin sebelum mengambil sebarang tindakan. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pihaknya sedang mengenal pasti seksyen dan akta bersesuaian yang boleh dikuatkuasakan terhadap golongan itu. Bernama melaporkan, Datuk Seri Hamzah berkata, selepas diteliti, beliau akan membuat pengumuman mengenai perkara itu dari semasa ke semasa. Ditanya sama ada terdapat kemungkinan akta khas akan diwujudkan bagi menangani tindakan golongan anti-vaksin, beliau berkata perkara itu akan diputuskan kemudian. Semalam, Kementerian Kesihatan dilapor telah membuat laporan polis terhadap golongan itu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu sehingga mengancam kesihatan awam. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi ciapan di laman Twitter rasmi beliau berharap tindakan susulan termasuk siasatan dan pendakwaan dapat disegerakan kerana kumpulan anti-vaksin terus menyebarkan berita palsu, mengancam kesihatan awam dan menjengkelkan. Berita seterusnya. UMNO perlu kembali menjadi parti tonggak sekaligus kembali memegang tampuk pemerintahan pada pilihan raya yang akan datang. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, kestabilan politik negara akan dapat dikembalikan sekiranya UMNO dan rakan-rakan dalam Barisan Nasional BN kembali menjadi kerajaan persekutuan. Datuk Seri Najib yang juga Ketua Bahagian UMNO Pekan mengakui parti itu masih belum memutuskan sama ada akan bekerjasama dengan parti politik yang lain selain rakan komponen BN pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 atau sebaliknya. Bagaimanapun menurut beliau, UMNO tidak boleh mengharapkan sokongan daripada parti lain semata-mata. Sebaliknya, perlu memperkuatkan parti itu untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri dan memastikan dapat memenangi pilihan raya. Sehubungan itu, beliau menasihatkan akar umbi parti di cawangan Pekan supaya terus memperkuat parti dan menunjukkan sikap baik kepada masyarakat. Dan janganlah selalu mengharapkan kemewahan dalam segi apa juga yang kita nak lakukan, kerana kemewahan dan material bukan penentu kejayaan kita. Malah kalau kita lebih menunjuk-nunjuk, lebih sangat orang kata berlagak, itulah punca kekalahan kita. Orang tak suka pada pemimpin-pemimpin yang berlagak. Hari ke-6 kebenaran aktiviti rentas negeri menyaksikan aliran trafik kemasukan kenderaan ke bahagian utara tanah air, terutamanya Pulau Pinang, meningkat. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Fisul Saleh berkata, berdasarkan pemantauan pihaknya sejak semalam, pergerakan berjalan lancar dan terkawal. Aliran trafik kita tengok dalam konteks Penang kenaikan ada, tapi kalau ikut daripada trafik Penang punya kajian, dia meningkat lebih kurang 38%. Bagaimanapun katanya, setakat ini sebanyak 8 kompaun berjumlah RM32,000 dikeluarkan kepada pelanggan yang dine-in tanpa dos lengkap dan 2 pemilik premis atas kesalahan melanggar SOP. Selain itu, menerusi penguatkuasaan trafik juga, sebanyak 357 saman dan sitaan motosikal dikeluarkan semalam bagi memastikan orang ramai mematuhi undang-undang jalan raya. Mengulas lanjut, beliau berkata, selaras dengan jangkaan kedatangan pelancong ke negeri itu, polis terus menjalankan pemantauan dan pemeriksaan pematuhan SOP di lokasi tumpuan orang ramai.
Tindakan licik dua pemilik premis pusat hiburan yang berselindung di sebalik pusat mencuci kenderaan di Kepong akhirnya berjaya dihidu dan digempur pihak berkuasa. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata, bengkel itu diserbu pada Khamis lalu dan mendapati mereka turut menyajikan perkhidmatan pelayan wanita warga asing. Katanya dalam satu kenyataan, melalui serbuan bahagian operasi siasatan dan pendakwaan Ibu Pejabat Imigresen Malaysia JIM, seramai 16 orang warga asing berjaya ditahan. Mereka terdiri daripada 13 wanita Vietnam dan 3 warga Thailand berumur di antara 22 hingga 35 tahun. Hasil siasatan awal mendedahkan operasi dijalankan di 2 lot premis rumah kedai 2 tingkat, manakala pintu masuk utama ke premis itu tidak mempunyai papan tanda serta dibuka separuh sahaja untuk pelanggan-pelanggan tetap. 1 lot premis lagi didapati menggunakan papan tanda pusat mencuci kenderaan bagi tujuan mengaburi pihak berkuasa. Semasa serbuan, wanita-wanita warga asing dan pelanggan cuba untuk melarikan diri namun gagal apabila kesemua jalan keluar dari premis tersebut telah dikepung. Antara kesalahan yang dikenal pasti ialah tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa dan lain-lain kesalahan yang melanggar Akta Imigresen. Kesemua mereka telah ditahan dan ditempatkan di Depo Tahanan Imigresen Semenyih, Selangor untuk siasatan mengikut Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM, Akta Imigresen 1959 Palang 63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Polis kini menjalankan siasatan mengenai satu video yang dimuat naik dalam media sosial memaparkan seorang individu yang mahu mencederakan orang awam ketika di eskalator. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Anwar Omar berkata, tarikh dan masa kejadian sebenar video itu dirakamkan tidak dapat dipastikan buat masa ini. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, video berdurasi 29 saat itu dipercayai dirakam di sebuah pusat beli belah terkemuka di ibu negara. Beliau meminta kerjasama mangsa atau mana-mana saksi awam yang mempunyai maklumat berkaitan video terbabit hadir memberi keterangan kepada polis bagi membantu siasatan. Anwar juga menasihatkan orang awam agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan video berkenaan dan membiarkan pihaknya selesai menjalankan siasatan. Baik, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Selamat berhujung minggu. Jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum dan salam hormat.